من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini dengan izin dan limpah kurnianya diberinya kita peluang lagi sekali untuk hadir dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita akan membawa kepada keberkatan dalam hidup kita. Dapat kita pimpinan dari Allah, dapat kita panduan dari Allah, dapat kita pelajaran dari Allah untuk meneruskan kehidupan supaya sesuai dengan kehendak Allah. Karena kalau kita buat sesuatu tidak mengikut perintah Allah, Allah akan tolak. Ditolak apa saja kita buat, tak ikut perintah Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Kita tak nak rugi dalam dunia pun tak nak rugi, di akhirat pun kita tak nak rugi. Kita nak untung dunia, untung di akhirat. Nak untung dunia, kena beramal mengikut cara Islam, baru diterima oleh Allah. Ibadah kita ikut cara Islam, baru diterima oleh Allah. Akhlak kita ikut akhlak Islam, baru diterima Allah. Perjuangan kita ikut perjuangan Islam, baru diterima oleh Allah. Apa saja kita buat, mesti ikut cara-cara yang telah dibentangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda, baru diterima oleh Allah. Bila diterima oleh Allah, itu tanda keuntungan bagi kita, dunia dan juga akhirat. Baik tuan-tuan, malam ni kita nak baca muka surat berapa? 181. Baik. 184. 184. Alright. Jihad juga bekalan kita. Saya dah sambung di sini sebelum ini berapa kali dah. Jihad di jalan Allah itu bukan merupakan pilihan. Ianya bukan merupakan pilihan, dia adalah tanggungjawab. Itu bukannya, it is not an option. It is a responsibility. Tanggungjawab kita untuk berjihad di jalan Allah. Kalau nak lepas dari azab yang pedih, kalau nak lepas, kalau tak nak, tak apalah. Dia bukan pilihan, itu adalah tanggungjawab. Kalau nak lepas, Allah bagi tahu, hendakkah kamu aku tunjukkan jalan supaya kamu lepas daripada azab yang pedih? Hendak ke tak nak? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, kata Allah. Mahukah kamu aku tunjukkan satu jalan atau satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu dari azab yang pedih? Hendak ke tak nak? Kalau hendak, tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama, kena beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Aqidah nombor 1. Tu'minuna billahi wa rasulih. Apa itu? Wa tujahiduna fi sabilillah.
kamu hendaklah berjuang di jalan Allah. Kalau nak lepas dari agama pedih, kena selepas beriman tu berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta-harta kamu atau dengan diri-diri kamu. Ya, gunakan harta kita, gunakan masa kita, gunakan tenaga kita, gunakan fikiran kita, gunakan apa saja yang ada pada kita untuk menegakkan agama Allah, nak berjuang di jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, itulah yang lebih baik bagi kamu jika sekiranya kamu mengetahui. Kalau kamu sedar, kalau kamu tahu, itu yang lebih baik. Iaitu apa dia? Kamu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, betul berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Itu dia yang lebih baik bagi kamu. Apa Allah nak bagi? Yaghfir lakum dzunubakum. Ya, nescaya dia akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Tanda ke dosa diampun? Siapa tanda dosa diampun angkat tangan? Atau ada orang tak dosa angkat tangan? Saya nak tengok penuh mana berapa orang yang orang tak dosa. Kalau kita dah tahu kita banyak dosa, hendaklah dosa kita itu diampun. Yaghfir lakum dzunubakum. Apabila dosa sudah diampun, nescaya akan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Di bawah syurga itu ada sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang lebih baik daripada sebelumnya yang bernama syurga Adnin. Zalikal fawzul azim. Itulah dia kejayaan yang paling agung, kejayaan yang paling besar. Apabila kita dapat masuk ke dalam syurga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Zalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbuna, dan lagi satu yang kamu sangat sayang, nasrum minallahi wa fathun qarib. Bantuan dari Allah dan kemenangan yang hampir. Wa basyiril mu'minin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi malam ni kita nak baca tentang jihad. Jihad juga bekalan kita. Tengok kitab. Tadi saya tak ada baca kitab. Orang yang terdahulu daripada kita telah mengetahui dan memahami sepaham-pahamnya bahawa dakwah mereka tidak akan menang kecuali dengan jihad. Mereka dah faham dakwah takkan menang kalau tidak berjihad. Jihad itu artinya kerajinan, berjuang. Apa saja kita gunakan jalan Allah, itu artinya jihad. Kalau tak ada jihad, tak ada dapat kita Islam pun. Sahabat-sahabat dulu berjihad daripada Arab Saudi dulu ke seluruh dunia sehingga tersebarnya Islam kepada seluruh pelosok dunia kerana mereka berjihad. Tak ada pegangkan apa dengan kehendak Allah saja. Kalau Allah nak jadi kita Islam boleh tak? Boleh, tak payah berjihad pun boleh. Kalau dengan kehendak Allah, tapi Allah tak jadi dengan itu. Kalau kita nak menyebarkan Islam, kena berjuang di jalannya. Barulah dapat kita mengembangkan Islam di seluruh dunia. Jadi orang dulu faham dah tu. Sahabat-sahabat faham dah tu. Bahawa dakwah mereka tidak akan menang kecuali dengan jihad. Jihad itu memerlukan pengorbanan. Bila berjihad kena berkorban. Bila berkorban kena ada rasa terkorban. Bila ada rasa terkorban, barulah benar-benar orang tu berjihad. Kalau dia berjihad tak ada berkorban, itu bukan jihad namanya. Labun aja namanya, labun berjihad. Tapi dia tak ada berkorban. Lebih-lebih lagi apabila dia berkorban, mesti ada rasa terkorban. Bila korban mesti ada rasa terkorban. Baru dipanggil dia itu jihad. Bila berjihad baru dia menepati kehendak Allah dan Rasul. Jadi jihad pengorbanan, menyerahkan nyawa. Berapa ramai sahabat-sahabat yang mati menyerahkan nyawa untuk apa? Untuk menegakkan Islam. Dan juga harta benda. Dan juga harta benda, seluruh harta benda diserahkannya ke jalan Allah untuk memperjuangkan Islam. Tengok sahabat-sahabat dulu,
Abu Bakar As-Siddiq bila diminta sumbangan untuk peperangan Tabuk, apa dia baginya? Seluruh hartanya. Habis, tak ada apa yang tinggal lagi. Ditanya Rasulullah, apa yang tinggal padamu lagi ya Abu Bakar? Jawab Abu Bakar, cukuplah bagiku Allah dan Rasul. Ya. Umar separuh dari hartanya disumbang pada jalan Allah. Utsman 1/3 dari hartanya disumbangkannya di jalan Allah. Begitulah sahabat-sahabat dulu berkorban untuk menegakkan Islam dalam masyarakat mereka. Sehinggalah Islam itu sampai ke kita. Kalau mereka tak ada pengorbanan zaman itu, tak sampai kita ni Islam. Kalau tidak, kita apa agamanya? Kalau tak sampai Islam, apa agama kita? Hindu. Mujur lah kalau tidak kita ni Hindu tau. Kalau Hindu tak lah. Yang ngajar ni siapa namanya? Yang ngajar ni apa namanya? Mariapan. Karupaya ke? Arumugam ke? Tu imam kita tadi apa namanya? Bukan Ustaz Adi, apa? Tu imam kita tadi namanya apa? Siapa? Sami Belu. Sami Belu kita dah. Mujur lah kita dapat Islam. Kalau tidak kita Hindu, bila sampai Taipuzam apa buat? Mawak apa? Mawak kabadi. Well. Alhamdulillah. Kerana orang Melayu ni tuan-tuan, dia pantang datang apa dari luar, dia pun terpengaruh lah. Sebab orang Melayu ni sebelum Islam, dia mula-mulanya Buddha tau. Bukan Hindu, Buddha dulu. Sehingga tertubuhnya satu kerajaan yang bernama Sriwijaya. Itu kerajaan Buddha dulu. Tertubuhnya satu kerajaan namanya Sriwijaya. Itu Buddha. Kemudian datang pula Hindu. Sriwijaya itu banyak kesan-kesan sejarah boleh dijumpai di Kedah. Banyak di Kedah, di Perlis dan sebagainya. Karena mereka dekat dengan orang Siam. Kemudian datang Hindu. Maka orang Melayu pun masuk agama Hindu. Sampai tertubuh satu kerajaan Hindu orang Melayu tahu. Namanya apa? Langkasuka. Ini yang ngajar ni cikgu sejarah dulu tahu. Tertubuhnya satu kerajaan Hindu namanya Langkasuka. Kemudian datang Islam, mujur dah datang Islam ke Melaka. Mendakwah Sultan Melaka pada ketika itu. Namanya siapa? Sultan Melaka tahu? Parameswara. Mereka sembahyang di tepi sungai. Sahabat-sahabat tu, Syekh Abdul Aziz namanya, dan juga kru dia lah, anak-anak kapal dia. Sembahyang di tepi sungai. Heran orang Melayu nengoknya, apa dia buat demen ni? Tonggang-tonggik. Maka dilaporkan ke istana. Istana pun manggil mereka. Mereka pun dijemput ke istana. Lalu mereka menerangkan tentang Islam kepada Raja Parameswara. Pendek ceritanya, Parameswara pun tertarik dengan Islam. Maka dia pun menerima Islam. Maka ditukar namanya daripada Parameswara, dia namanya apa? Sultan Iskandar Zulkarnain Shah namanya. Maka orang Melayu pun Islam dah sampai ke Perak ni. Kita pun Islam. Itu dah mujur, alhamdulillah. Kalau tidak entahlah. Malam ni kita tak pergi ke surau. Ke mana kita pergi? Ke Tokong lah. Moncang loceng tu gerang yang gerang agak ni dah. Mujur lah. Baik, itu dia. Itu jihad mereka dulu lah. Kesan daripada jihad ni kita dapat menerima Islam. Kita kenal siapa Allah yang sebenar. Apa tanggungjawab kita. Dan kita boleh sedar, kita faham bahawa selepas kehidupan ini ada kehidupan lain lagi satu. Kita akan dibangkitkan daripada kubur dan akan dicek apa yang kita buat dalam dunia ini. Baik akan dibalas dengan baik, jahat akan dibalas dengan jahat. Itu dia ya. Baik. Pengorbanan, menyerahkan nyawa dan harta benda. Lantas dengan itu mereka menyerahkan diri mereka dan menyerahkan harta mereka. Mereka berjihad pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Itu
yang sebenarnya itu sahabat-sahabat dulu, orang-orang dahulu. Orang tua dulu baru berjihad memang betul semata-mata kerana Allah dengan sebenar-benar jihad, bukan main-main. Kita hari ni labun aja banyak, takbir aja kuat, Allahu Akbar, tapi lepas itu tak ada. Itu kita hari ni. Tapi dulu dah dia orang berjihad memang berjihad sebenar-benarnya. Mereka mendengar seruan Allah kepada mereka dengan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 24. Apa nama surah tu? Ini ada sini. Baca sini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa arti dekat Melayunya? Katakanlah. Qul tu katakanlah, jika bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu kasih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Kamu lebih kasihkan benda-benda yang di atas ni. Lebih kasihkan kepada apa? Bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta-harta kamu, takut rugi pula tu, perniagaan yang kamu takut rugi, kemudian bangunan rumah-rumah kamu tu, yang itu kamu lebih kasih daripada Allah dan Rasul. Apa kata Allah? Dan daripada berjihad di jalannya, tak nak mengorbankan benda-benda itu, kamu lebih kasih kepada mereka sehingga tak nak mengorbankan benda-benda yang disebut tadi. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa artinya tu? Tunggulah sampai hari kiamat esok. Baru kamu sedar, baru kamu nyesal. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kalau kamu melakukan fasik, Allah tak akan beri petunjuk. Kamu akan kekal menjadi fasik sampai bila Allah tak bagi petunjuk. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, kata Allah ya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Sebaik sahaja mendengar seruan yang mengandungi urutan ini, mereka siapa? Orang dulu-dulu, sahabat-sahabat dulu. Zaman Rasulullah dulu dan juga zaman selepas Rasulullah, salafus soleh namanya. Kumpulan ataupun golongan salafus soleh. Seperti apa? Yang dulu-dulu yang soleh-soleh majoritinya. Itu namanya salafus soleh. Kerana kata Nabi, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Nabi. Khairul kurun qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kata Nabi. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi kurunku. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi kurun aku, kata Nabi. Sebaik-baik kurun zaman Nabi. Satu kurun berapa tahun? 100 tahun. Kemudian kurun yang mengiringi kurun aku, artinya 1 tahun lepas kurun Nabi itu, 1 tahun lagi. Kemudian kurun yang mengiringi kurun aku, artinya apa? 300 tahun. 1 tahun lagi. Mula zaman Nabi 1 tahun, kemudian zaman lepas Nabi 1 tahun lagi, kemudian zaman lepas itu 100 tahun lagi. Itu namanya 300 tahun selepas zaman Nabi itu. Itulah dia kurun-kurun yang terbaik. Dia panggil apa? Salafus soleh. Zaman dahulu yang majoritinya soleh-soleh belaka orang ni. Jarang jumpa mereka yang mencuri, jarang jumpa mereka yang berzina, jarang jumpa mereka yang tak sembahyang, jarang jumpa mereka yang tak berzakat, jarang jumpa mereka yang tak berjuang. Soleh-soleh majoritinya. Zaman kita ni namanya apa? Kalau dulu namanya salafus soleh, sekarang ni namanya apa? Salah. Halafut toleh. Halaf yang toleh.
Halaf tu yang kemudian. Halam fa. Halaf. Halafut talib. Talib itu yang jahat-jahat. Ya. Zaman kemudian yang majoritinya manusia jahat-jahat. Iya ke dah. Cuba kita tengok masyarakat akhir zaman. Ya. Tengok dunia, tengok global, jangan tengok di zaman aja, tengok global. Mana ramai? Orang Islam ke orang bukan Islam? Mana ramai? Orang Islam ke orang kafir? Orang kafir yang ramai. Ya. Kalau kita pergi ke Amerika Selatan, tak jumpa orang Islam pun. Kecuali di kedutaan aja ada, lain tak jumpa. Pergi ke Brazil, pergi ke Argentina, pergi ke Chili, pergi ke Venezuela, tak jumpa orang Islam pun. Ya. Yang ada di kedutaan adalah, lain tak ada. Pergi juga negeri China, kita pergi negeri China. Pergi ke Beijing tu. Ada orang Islam tapi tak ramai. Yang ramainya semua kafir pula. Orang Islam ramai. Di Beijing tu ramai lagi. Restoran-restoran Beijing tu ada lagi yang apa ni, restoran Islamnya, tapi ramai kafir juga. Pergi ke India, ramai orang Islam berjuta-juta juga, tapi yang ramainya kafir juga. Ya. Di mana-mana pun orang Islam ni jadi minoriti. Pergi ke Siam, ada orang Islam belah selatan tu, tapi belah utara tu kafir belaka. Pergi ke Burma, orang Islam ada juga, tak ramai, tapi yang ramai kafir juga. Kemudian di antara orang Islam tu mana yang ramai? Yang semayang ke yang nengok wayang? Tuan-tuan, yang semayang ke yang nengok wayang? Yang ramainya nengok wayang. Ya? Apa? Apa tak ada ni? Di rumah kan ada wayang. Wayang tak ada kata tuan jadi. Tak ada ke? Siapa tak ada wayang rumah dia, angkat tangan. Ya? Tengok sekarang ni. Kejap ini, at this time, mana lebih ramai? Orang mengaji ke orang pergi tengok wayang? Tak ada pergi pun, di rumah aja. Macam-macam cerita ni. Mana yang lebih ramai? Yang pakai purdah ke yang terdedah? Yang terdedah lagi ramai. Itu sebab dikatakan halafut talib. Majoritinya jahat-jahat belaka. Ya? Mana yang ramai? Yang berjihad ke yang jahat? Hari ini, masyarakat hari ini, yang berjihad ke yang jahat? Yang jahat lagi ramai. Mana lagi ramai? Yang warak ke yang wakrak? Tak payah jawab lah, semua orang tahu jawab. Itu dia. Sebab itu kita tak boleh panggil salafus salih sekarang ni. Dia panggil apa? Halafut talib. Zaman kemudian yang jahat-jahat majoritinya. Tapi zaman dulu mereka betul-betul berjuang. Itu yang kita dapat Islam tu. Datang Islam ke Tanah Melayu, datang Islam ke Indonesia, datang Islam ke Brunei, datang Islam ke Borneo, datang Islam ke Afrika, datang Islam ke India. India tu dekat 500 juta pun Islam aja. Tapi kafir ramai kan. China pun gitu juga. Berjuta-juta yang Islam ya. Di Hainan tu. Kebanyakannya Islam tu. Tapi Buddha lagi banyak, komunis lagi banyak. Walaupun ramai orang Islam. Itu dia. Kenapa? Hasil dari perjuangan orang dulu-dulu. Ya. Baik, itu sebab mereka kata, sebaik saja mendengar seruan yang mengandungi ugutan ini, mereka lantas menyahutnya dan membebaskan diri daripada sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu mereka. Apa dia hawa nafsu suka? Bapa-bapa dia, anak-anak dia, saudara-saudara dia, isteri-isteri dia, kaum keluarga dia dan sebagainya. Yang itu dia di atas lah. Siapa cinta akan mereka itu, artinya mereka mengikut hawa nafsu mereka. Ya. Dengan penuh kerelaan. Rela itu meninggal dengan penuh kerelaan. Tinggal harta benda, tinggal keluarga, tinggal anak bini, tinggal segala-galanya untuk mengembangkan Islam. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan reti cakap Cina, tapi dia sampai ke negeri Cina berdakwah. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan reti cakap Cina pun, patah tak tahu, tapi dia pergi juga untuk menyeru masyarakat Cina supaya menerima Islam. Akhirnya orang Cina dulu Islam daripada orang Melayu. Tahu? Dia tahu ke mana bahawa orang Cina tu lebih dulu masuk Islam daripada orang Melayu. Ya. Hasil daripada dakwah orang dulu-dulu.
Sebab itu kebanyakannya sahabat-sahabat dulu mati di luar Jazirah Arab. Bukan dia mati di Arab dah, mati di luar-luar Jazirah Arab. Mati di Afrika, mati di China, mati di Asia dan sebagainya. Kerana mengembangkan Islam kepada umat manusia di seluruh dunia. Kalau kita hari ini orang itu cepat kembangnya Islam. Tapi yang banyaknya apa? Labun aja. Tak ada yang bertindak sebenarnya. Masuk yang cakap orang itu labun aja. Mereka sungguh-sungguh gembira dengan bai'ah atau perjanjian dan sumpah setia yang mereka berikan kepada Allah. Mereka dah sumpah kepada Allah Ta'ala. Kita pun berjanji dengan Allah Ta'ala. Tadi ada tak janji dengan Allah Ta'ala? Apa janjinya? Inna salati lagi, wa nusuki lagi, wa mahyaya wa mamati lagi, lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku semua nak ikut perintah Allah Ta'ala. Hidup nak ikut perintah Allah, mati pun nak ikut perintah Allah. Itu janji tadi. Tapi naik lepas itu. Udah janji, udah tak nak menunaikan janji ya. Padahal dah janji tu, lepas ada janji, udah mungkin janji. 5 kali sehari janji, 5 kali lah mungkin janji. Itu manusia akhir zaman. Termasuk yang cakap dah. Bukan yang kecuali dah termasuk. Ada di antara mereka orang yang bertarung dengan maut. Ramai yang mati di luar negeri Arab ya. Bertarung dengan maut, tetapi beliau masih berseru, marilah, mari itu kata maju ke hadapan, jangan berstart. Marilah menuju Allah dengan tidak membawa sebarang bekalan. Ya, Tariq bin Ziyad, panglima yang terkenal dalam Islam dulu. Dia bawa tentera-tenteranya ke Spanyol. Udah sampai ke Spanyol, dia bakarnya kapal yang membawa mereka ke Spanyol tu. Udah tak ada kenderaan nak balik. Dibakarnya kapal. Lepas tu dia pun berpidato. Apa kata dia? Di hadapan tuan-tuan adalah laut. Di belakang tuan-tuan adalah musuh. Kalau tuan-tuan lari, akan tenggelam dalam laut. Kalau tuan-tuan berhadapan dengan musuh, mungkin menang, mungkin kalah. Kalau tuan-tuan menang, bermakna tuan-tuan telah menegakkan agama Allah. Artinya menang tu. Di sisi Allah tuan-tuan tu menang. Kalau menang, kalau kalah, kalau gugur, tuan-tuan mati syahid. Gugur ke tak gugur ke, tuan-tuan akan mendapat kemenangan kalau terus berjuang. Tapi kalau lari ke mana? Dalam laut, akan lemah dalam laut. Jadi lari pun mati, ke depan pun mati. Tapi kalau dia melawan, mungkin mati, mungkin menang ya. Dia berperang melawan musuh. Jadi tengok itu tentera ni bersemangat. Tak ada lagi nak balik, berjuang sungguh-sungguh sampai tertawan negara Spanyol yang dipanggil dengan nama apa? Spanyol dia panggil nama apa? Andalusia. Itu nama Spanyol. Sebab itu kalau pergi ke Spanyol hari ini kita akan nampak berbagai-bagai kesan Islam yang ditinggalkan oleh pemerintah Islam pada ketika itu. Itu Spanyol. Tapi hari dah tak ada seorang pun. Kerana Islam tu sudah kalah dalam tahun 1492. 14 Februari 1492. Itu kekalahan tentera Islam di Spanyol. Mereka menyambut kemenangan mengalahkan tentera Islam tu dengan menyambut hari apa? Valentine's Day. Ada kenal Valentine's Day ada? Ada orang kata Valentine, ada orang kata Valentine. Mana-mana nak apa? Salah sebut tak apa, tak ada dosa pun. Jadi siapa menyambut hari Valentine atau hari Valentine, serupa dia menyambut kekalahan umat Islam. Menyambut kemenangan tentera-tentera Kristian terhadap umat Islam. Tentera Kristian tu diketuai oleh panglima perang mereka yang bernama Saint Valentino. Ketua dia namanya Saint Valentino. Itu dia bagi nama Saint Valentine. Valentine's Day atau Valentine's Day.
Itulah dia ya. Baik, sebab itu mereka itu terus berperang, gembira dengan peperangan, bergembira dengan perjuangan. Tak ada nyesal-nyesal, rela dengan hati-hati, dengan hati terbuka. Mereka sungguh-sungguh gembira dengan bai'ah perjanjian mereka dengan Allah Taala dan sumpah setia yang mereka berikan kepada Allah. Ada di antara mereka orang-orang yang bertarung dengan maut, mati dalam pertempuran, dalam perjuangan ya. Mati. Kalau mati syahid. Orang mati syahid macam? Orang mati syahid. Apa hadiahnya Tuhan nak bagi? Apa hadiahnya Tuhan nak bagi orang mati syahid? Syurga. Mereka akan masuk syurga tanpa hisab. Ada 7 golongan manusia yang akan masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama Rasul-Rasul. Ada ke angkat tangan? Ada ke Rasul kejap ni? Tak ada. Ulang Rasul ada kata Tuan dia ni. Di mana itu kalau ulang Rasul? Teluk Intan. Itu nama kedai, bukan nama orang. Ini orang yang menjadi Rasul. Rasul tak ada. Ada tak orang mendakwa jadi Rasul? Ada. Itu bukan Rasul tu, Rasul palsu tu. Dia jadi Rasul orang Melayu. Ada tak? Ada tak orang mendakwa menjadi Rasul orang Melayu? Ada tak? Orang mana? Orang mana? Orang Gaib? Salah. Mana budak orang Gerik? Orang mana? Orang Selangor. Namanya Haji Qahar. Dia mengaku dia Rasul bagi orang Melayu. Ada ayat Quran baca ni tak? Wa innaka wa innaka minal mursalin katanya. Innaka la minal mursalin. Kamu itu ialah sesungguhnya kamu itu ialah daripada golongan rasul-rasul katanya. Aku lah tu katanya. Padahal innaka la minal mursalin dalam surah Yasin dia tuju kepada siapa? Siapa yang innaka? Sesungguhnya kamu tu. Kamu tu siapa? Allah tuju kepada siapa? Nabi Muhammad. Innaka la minal mursalin. Kamu dari golongan rasul-rasul. Itu Nabi Muhammad. Supaya dia qahar ya. Tapi dia mengaku dia apa? Dia pun dulu satu once upon a time. Ada tak orang perempuan mengaku jadi rasul? Ada tak dia ni? Dia tak tahu ke tahun 80-an. Balah hipo ni, belah-belah penggal pegon ni. Dia mengaku jadi rasul. Nama dia apa? Cikgu Maryam namanya. Saya tak tahu apa sudah daripada Cikgu Maryam. Bila dapat je kata dia tulis kat typewriter tu. Ini wahyu yang terbaru kata. Dia hantar kepada qadi, dia hantar kepada mufti, dia hantar kepada ustaz-ustaz dia hantar masa itu tahun 80-an. Dia duduk nun Seri Kitab. Tahu Seri Kitab? Dekat itulah duduk dia. Namanya Cikgu Maryam. Ada pengikut lah tu. Ada orang ikut dia tu. Punya dah bingung orang Melayu ni. Udah apa itu pun. Sampai ke Nabi ada tak orang mengaku dia jadi Nabi? Ada satu orang India. Orang India namanya Mirza Ghulam Ahmad. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku dia adalah Nabi akhir selepas Nabi Isa ya. Berpandu ayat Quran tu. Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surah apa? Kuis perdana malam ni. Surah apa? Surah Shaf. Ingat ketika aku bagi tahu kepada Bani Israel aku ini adalah Rasulullah untuk kaum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dan aku ini adalah memberi kebenaran, menyatakan kebenaran dari kitab yang bernama Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berilah, terimalah berita gembira dari kami bahawa nanti akan datang seorang nabi, seorang rasul yang namanya Ahmad. Aku lah tu kata dia, Mirza Ghulam Ahmad. Ahmad tu aku lah tu katanya. Padahal Ahmad yang dimaksudkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lah mengaku diri dia jadi nabi dan mengasaskan satu kumpulan yang dipanggil Qadiani. Ada pernah dengar tak? Kumpulan Qadiani.
Diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Itu perjuangan-perjuangan yang tak betul tu, perjuangan-perjuangan yang salah. Berjuang betul. Tapi salah. Merosakkan masyarakat. Begitulah di akhir zaman. Itu saya kata tadi, orang akhir zaman apa? Halafut qadih, bukannya salafus soleh. Halafut qadih. Itu dia keadaan akhir zaman. Baik. Tapi ada juga yang syahid, yang mati syahid. Itu golongan nabi-nabi dan rasul-rasul. 7 golongan tadi, saya lupa dah. Nanti muncul ingat balik. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama rasul-rasul. Yang kedua nabi-nabi. Nabi-nabi yang bukan rasul, masuk syurga tanpa hisab juga. Yang ketiga sahabat-sahabat besar. Abu Bakar, Osman, Umar, Ali, sahabat-sahabat besar, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Huzaifah dan semua itu masuk syurga tanpa hisab. Itu nombor 3. Yang keempat, wali-wali Allah. Bukan wali nikah. Wali nikah saya pun boleh masuk syurga kalau wali nikah dapat. Saya dah 2 kali jadi wali nikah. Bukan wali nikah. Wali apa? Wali Allah. Seperti Sayyidina Umar, itu dikira wali Allah tu. Seperti Syekh Qadir Jailani, seperti Abu Hasan Basri, itu wali-wali Allah mereka tu. Seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki, itu wali-wali Allah. Mereka itu masuk syurga tanpa hisab. Itu yang keempat. Yang kelima, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Yang keenam, orang yang sangat sabar. Kerana yang Allah janji bagi orang yang sabar, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bagi mereka pahala yang tak dapat dikira berapa banyaknya. Itu orang sabar. Siapa sabar tu? Tuan-tuan aku lah sabar tu Itu ke sabar? Kadang-kadang orang dah azan dia naik ni. Orang dah azan tu, apa hal kamu ni naik? Dia pergilah ke masjid, orang dah azan. Sabarlah. Itu bukan orang sabar, itu orang apa? Orang pemalas. Dibiarkannya anak darahnya keluar dari rumah, bertudung hidak bebek aja pakainya, pakai miniskirt. Kenapa kamu biarkan anak darah kamu tu tak tudung keluar sana mari? Sabarlah. Itu bukan sabar, itu apa gelarnya tuan ni? Apa gelarnya? Dayus. Orang dayus la yadkhulul jannah, takkan masuk ke dalam syurga. Sabar ada 3 tuan-tuan. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan yang wajib. Nak buat yang wajib tu kena sabar. Nak semayang kena sabar. Nak berjuang berjihad kena sabar. Lagi apa? Nak menuntut ilmu kena sabar. Baru itu buat yang wajib Yang kedua, sabar. Ini lagi teruk. Sabar pada meninggalkan yang haram. Senang ke? Kena sabar baru boleh tak ada tak ada ngumpat orang. Nak sabar baru boleh tak ada nari. Nak sabar baru boleh tak ada berzina. Nak sabar baru boleh tak ada nipu orang. Nak sabar baru boleh tak ada tak ada melanggar hukum Allah. Nak sabar baru tak ada nengok wayang di rumah tu. Nak sabar. Dia tak nengok wayang balik tak. Itu sabar. 2, meninggalkan yang haram. Yang ketiga, sabar apabila ditimpa malapetaka oleh Allah Ta'ala. Ditipu musibah ke apa ke, rumah terbakar ke, dia sabar. Itu 3 sabar. Orang yang sabar adalah yang masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima, sabar benar. Yang keenam, dia sabar. Yang ketujuh, orang yang ini tak ada sini. Siapa tak ada? Orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Ada orang itu? Dia tak tahu apa nak makan malam ni. Tahu? Dia rumah apa tak ada, beras tak ada, lauk tak ada, apa tak ada. Sangat miskin tapi redha dengan kemiskinan. Ini 7 golongan. Sekali lagi, yang pertama rasul-rasul. Ingat ni. Yang kedua nabi-nabi. Yang ketiga sahabat-sahabat besar. Yang keempat wali-wali Allah. Yang kelima orang-orang yang mati syahid. Yang keenam orang-orang yang sabar.
Dan yang ketujuh, orang-orang yang sangat miskin tetapi redha dengan kemiskinan. Itu orang yang masuk surga tanpa hisab. Lain daripada itu, kalau dapat masuk surga pun kena hisab. Kita kalau masuk surga kena hisab dah agak-agak. Kena. Reti banyak. Rumah ada, toko ada. Budaklah ada toko, motor pun ada. Betul, bersika pula ada. Ya, kain baju penuh dalam lemari. Ya, penuh dalam lemari itu sampai tak muat. Esok akan dicek ke dah? Esok dicek ke dah? Dicek. Nothing is going to be left out. Everything will be accounted for. Faham benda macam komputer ni? Apa pun akan diambil kira. Tak ada yang lepas gitu je. Tak pernah dengar ke? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tak pernah dengar ke ni? Kemudian kamu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang apa saja nikmat yang kamu terima. Semua akan ditanya oleh Allah Taala. Tak ada satu pun yang akan tertinggal. Ya, semua akan ditanya. Jadi kena cek dulu. Udah habis cek, barulah dia dapat masuk ke dalam syurga. Itu pun bila ditanya, mana dapat duit? Halal. Duit gaji. Okey tu. Mana dapat tokah? Bila duit apa belinya? Duit halal. Okey tu. Kalau dia ada rasuah macam? Kalau dia rasuah beli tokah macam? Masuk neraka dulu. Ya. Halaluha hisabun, kata Nabi. Harta kamu yang halal akan dihisab. Wa haramuha aqabun. Yang haram tu akan disiksa. Siapa ada memiliki harta yang haram akan disiksa dulu. Baru dia dapat masuk ke dalam syurga. Jadi kalau harta tu halal, lambat juga. Kerana akan dicek oleh mereka-mereka esok di akhirat. Tapi jadilah lambat pun tak lambat lah. Asalkan jangan masuk neraka. Lambat pun lambat lah. Asalkan jangan masuk neraka. Nak 7 golongan tadi, entahlah, saya tak tahu boleh kita dapat tidak layak ke tak layak ke dapat 7 golongan yang tadi. Tapi kalau yang ini pun boleh lah. Lambat pun lambat lah. Janji jangan masuk neraka. Kerana tak ada siapa tahan menanggung neraka ni. Siapa tahan neraka angkat tangan. Siapa nahan noho api neraka angkat tangan. Ya. Bunga api neraka tu je kekuatannya 70 kali ganda daripada sekuat-kuat api dunia. Bunga api neraka tu bunga habuk api neraka tu je. Yang bunga api tu. Kekuatannya 70 kali ganda daripada sekuat-kuat api dunia. Api dunia ni apa yang paling kuat? Apa yang paling kuat api dunia ni? Api dapur kita. Apa yang paling kuat? Laser. Tak ada yang lebih kuat dari laser. Besi pun cair. Tapi habuk api neraka tu 70 kali lebih kuat daripada laser dunia. Begitulah hebatnya api neraka. Allah hidupkan api neraka tu selama 3,000 tahun tahu. Bukan setahun, 3,000 tahun. Akhirat tu bukan 1,000 tahun dunia, 3,000 tahun akhirat. Mula-mula 1,000 tahun dinyala oleh Allah api neraka tu berwarna merah. 1,000 tahun merah. Sudah cukup 1,000 tahun di-upkan lagi, di atas, ditingkatkan lagi kekuatan api tu. Dia dah tukar warna, tak ada merah lagi. Jadi apa? Jadi putih. Lepas merah dia jadi putih. Tengok orang welding, mana rupanya? Mula-mula merah kan? Betul dia up ni dia minta tu naik, sudah putih orang api ni. 1,000 tahun lagi. Lepas tu di-upkan lagi. 1,000 tahun lagi. Lepas putih apa warnanya? Hitam. Sekarang ni api neraka tu hitam. Bahangnya ada, cahayanya tak ada. Itulah neraka, gelap belita dalam neraka ni. Tak ada cahaya. Bahangnya ada, apinya ada, rasanya ada, tapi tak ada cahaya. Kerana dia gelap belita. Itu neraka. Siapa lalu Noh angkat tangan? Mana? Saya nak tengok Noh benda kopel. Ada orang Noh tak? Angkat tangan. I can stand this here. Angkat tangan. Inilah dia neraka tuan-tuan.
Ada di antara mereka yang bertarung dengan maut, tetapi beliau masih berseru, maralah. Artinya ke depan, jangan mundur belakang, jangan bosan, mara, maju menuju Allah dengan tidak membawa sebarang bekalan. Tak ada apa bekalan, tapi mereka hanya berjuang di jalan Allah. Ada pula di antara mereka orang yang mengorbankan semua hartanya dan berkata, aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk keluargaku. Siapa cakap begitu? Di antara sahabat yang cakap begitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Habis semua hartanya. Ditanya Nabi, apa yang tinggal bagimu wahai Abu Bakar? Jawab Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka apa? Allah dan Rasul. Itu Abu Bakar punya dah hebat perjuangan. Sebab itu Nabi puji Abu Bakar. Kita tak boleh dipuji. Jangan muji-muji pula. Saya tak boleh nak muji Ustaz Ali. Ustaz Ali ni pun tak boleh puji saya. Dengan sama-sama makhluk tu saya puji. Tapi Abu Bakar dia bila dipuji betapa kuat iman. Tak apalah. Sebab itu kata Nabi, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh alam, berat lagi iman Abu Bakar. Itu Nabi puji Abu Bakar. Depan-depan tu, depan sahabat. Tak ada pula Abu Bakar kembang hidungnya, tak ada. Cuba try puji Ustaz Ibrahim begitu. Try puji. Dalam Perak ni Ustaz Ibrahim lah yang paling pandai ngajar. Apa tak? Apa jawabnya kalian? Dia pula ini ke baru mikir tahu, teman dah lama dah tahunya. Sampai ke kampung sakit hidung ni. Ngapa sakit hidung? Ngapa sakit hidung? Mung kembang aja. Itu dia kita ni. Sebab kita nak puji manusia ni, jangan puji. Manusia dengan manusia jangan puji. Kecuali kalau dipuji dia bertambah imannya. Macam Abu Bakar As-Siddiq. Macam Umar. Rasulullah pun pernah puji Umar. Kalau ada Nabi selepas aku, maka Umar lah orangnya, kata Nabi. Ali pun Rasulullah puji. Aku ni perbendaharaan ilmu, kata dia Nabi. Dan Ali adalah pintunya. Ana Madinatul Ilm wa Aliyum babuha, kata Rasulullah kepada mengenai Abu Ali. Artinya aku ni perbendaharaan ilmu. Semua ilmu tu, gedung ilmu ada pada diri aku, kata Nabi. Dan Ali itu adalah pintunya. Kamu nak pergi masuk dalam perbendaharaan ilmu tu, kamu kena melalui Ali dulu. Maknanya Ali pun tak kurang pandai, tak kurang bijak, tak kurang banyak ilmunya, ya. Rasulullah cakap apa itu, dia cakap besar kan? Rasulullah mengatakan aku ni perbendaharaan ilmu, dia cakap besar kan? Tidak. Kalau saya cakap apa itu, dia cakap besar. Rasul cakap apa itu, dia terpaksa. Kerana dia nak ngabar kepada sahabat-sahabat. Kalau dia tak ngabar, mana orang tahu? Dia kena ngabar lah. Akulah orang yang paling bertakwa, kata Nabi. Akulah orang yang paling sabar. Dia kena kabar kepada sahabat. Walaupun bunyi macam tak kabar, macam uji diri. Tapi sebenarnya tak ada. Dia terpaksa bercerita demikian. Kalau tidak, kita tak tahu keadaan Nabi itu. Sebab itu dia terpaksa dia sebut. Walaupun dari zahirnya macam memuji diri, tapi sebenarnya tak. Tapi kalau kita cakap apa tu? Kalau kita lah cakap apa tu? Kalau saya lah cakap apa tu? Akulah orang yang paling pandai ngajar. Apa tak? Bulan depan kosongkan. Jangan tunggu. Jangan dengar. Ataupun tunggu penyapu luar tu. Balik Ustaz. Tak nak main dengar ni kata. Pasal cakap besar aja. Tak kabur aja. Kita nak mesti tawaduk, merendahkan diri. Lebih-lebih bila baca kitab yang bernama Hidayatul Salikin, kita ni mesti merendahkan diri daripada segala orang yang lain. Alim merendahkan diri di hadapan orang yang jahil. Kenapa? Kerana dia kata, orang ni buat maksiat kerana mereka jahil. Aku ni alim, aku ni tahu akan hukum, tapi aku buat juga. Jadi aku lebih hina dari dia. Kita kena merasa lebih hina dari orang lain, tahu? Lagi apa? Orang muda kena merasa lebih hina dari orang tua. Orang muda tengok orang tua, dia tua, banyak pengalaman, banyak ibadahnya. Aku muda lagi. Aku muda lagi, tak ada banyak lagi ibadah. Aku dia dah tua, banyak penuh ibadahnya, semayangnya lebih, korbannya lebih. Aku ni sikit penuh ibadah aku. Orang tua pula kena merasa dia lebih hina daripada orang muda.
Macam kami ni, saya ni, Ustaz Ali ni, kena merasa lebih hina daripada yang muda-muda ni. Kenapa? Kerana dia muda. Ya, aku dah tua. Dia korang dosanya dia muda lagi. Aku ni dah tua. Dah tua macam mana? Berlambat-lambat dosanya. Dia ni muda lagi, tak sempat nak buat dosa lagi. Ya. Jadi kita kena ada rasa lebih hina daripada sesiapa saja. Malahan kita tengok anjing tu pun kita kena rasa lebih hina dari anjing. Tahu? Kerana anjing tu binatang. Ya, anjing tu kita tanya dah sudi akhirat. Dia kena tanya ke kalau dia mencuri ayam dia ngokak apa itik ke, dia ngokak orang ke, dia kena tanya ke tak? Tak ditanya. Kita semua akan ditanya. Malahan anjing ada tak yang masuk syurga? Ada tak anjing masuk syurga? One more time. Ada tak anjing masuk syurga? Anjing mana yang masuk syurga? Anjing mana? Tapi ada yang kita tahu mana siapa? Anjing mana yang masuk syurga? Anjing Ashabul Kahfi. Namanya apa? Qitmir. Dia menjadi ahli syurga. Jadi mana lebih hina? Anjing yang masuk syurga ke atau manusia yang masuk neraka? Mana lebih hina? Manusia yang masuk neraka ke atau anjing yang menjadi ahli syurga? Tak tahu dia jawab ni. Mana lebih hina? Manusia yang masuk neraka dah lebih hina daripada anjing yang masuk syurga. Qitmir tu masuk syurga. Dia dapat nikmat-nikmat syurga. Orang yang dalam neraka dapat apa? Dapat api, dapat apa namanya, besi pengempuknya tu ya. Semua diempuk di dalam neraka tu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Tak pernah dengar kaya ni. Di dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang garang-garang, yang ganas-ganas, yang kasar-kasar. Mereka tak pernah reti nak derhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan mengerjakan apa saja yang diperintah kepada mereka. Allah perintahkan malaikat tu pelupuk. Apa dia buat malaikat tu? Pelupuk lah. Kata Allah balun. Apa buat malaikat tu? Balun. Kata Allah bedal. Apa buat malaikat tu? Bedal lah. Dia bukan reti nak derhaka. Bukan macam manusia. Itu sebab di dalam neraka itu tukang pelupuh malaikat. Bukan orang. Kalau orang tukang pelupuh macam Allah suruh balun, kata dia berangkat mesti nombor. Orang yang nak kena balun tu tak kena ke mana, tak kena kan? Betul apa kata? Oh, ustaz kan? Tak, ustaz seorang yang ke bawah lain tak? Itu kalau manusia. Iya ke dah ni? Ya Allah, diam tu Iya ke dah ni? Iya dah. Kalau manusia jadi tukang balun. Dia ada pilih kasih. Begitu juga tukang bagi nikmat-nikmat syurga. Malaikat ke orang? Malaikat ke orang? Kerana malaikat tu bukan ada kepentingan. Kalau orang macam? Kalau orang tukang bagi nikmat syurga macam? Siapa dulu? Dia dululah nampaknya. Katakanlah Cik Zul ni. Dia ditugaskan suruh bagi bidadari kepada ahli syurga. Apa macam? Apa macam? Dia dululah baru bagi yang lain. Tapi malaikat buat apa aja bidadari? Dia bukan lelaki. Buat apa aja makanan? Dia bukan jenis makan. Buat apa aja minuman? Dia bukan jenis minum. Itu malaikat. Okey. Ada pula di antara mereka orang yang mengorbankan semua hartanya dan berkata, aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk keluarga. Begitu tuan-tuan dan perempuan, kita ni tak payahlah ninggalkan harta untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tu beriman dan beramal soleh, lagi tak payah kita tinggalkan. Kerana mereka akan tahu berdikari. Mereka tahu lah macam mana nak menjalani kehidupan. Tapi kalau anak-anak kita tu tak beriman, fasik, zalim, kafir, lagi tak boleh ditinggalkan harta. Faham ke macam kat saya ni? Kalau anak tu tak nak semayang pun tak nak, apa pun tak nak, lagi tak boleh ditinggalkan harta. Kenapa? Kerana sebab harta kita itulah nanti kita akan diseksa oleh Allah di akhirat nanti.
Dia gunakan harta kita tu pergi karaoke. Tahu karaoke? Ditinggalkan dia, kita tinggalkan dia duit, tinggalkan dia kereta, emas, perak dan sebagainya. Dia gunakan harta tu untuk pergi karaoke. Pergi jalan yang kalsum tu, nari dia. That's the way I like it. Kita dalam kubur. Kena pelopor di sana. Jadi lagi tak boleh ditinggalkan harta. Kalau anak-anak kita tak reti semayang, tak reti ngaji, tak reti jauhi, tak kenal Quran, tak tahu baca, lagi jangan tinggalkan harta. Ya. Jadi sebab gunakan harta itu untuk berjuang di jalan Allah. Itu sebab Abu Bakar habis semua harta itu. Ada di antara mereka yang terus marah dan pedang terhunus di tangannya dengan mengatakan, aku tetap tidak akan peduli di mana aku dibunuh. Di mana aku dibunuh mati, asalkan aku mati dalam Islam dan untuk Allah. Itu dia. Ada seorang pemuda tengah berperang. Perang, dia rasa letih. Dia pun berehat. Nyandor dia di bawah sepohon tamar. Bawah pokok komen. Tahu pokok komen? Dia nyandor tu. Tiba-tiba dia tengok ke kanan, tengok belah kiri. Oh, Rasulullah ada rupanya nyandor je ke tepi tu. Ya. Dia pun ambil buah kurma tu nak makan. Udah masuk dalam mulut pun. Ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah. Lepas tu dia tanya, apa aku dapat ya Rasulullah kalau aku mati dalam peperangan ini? Apa jawab Rasul? Kalau kamu mati dalam peperangan ini, kamu akan syahid, masuk syurga tanpa hisab. Nengok itu terus bangkit dan berperang. Berperang balik. Mati dia. Bila mati dia tengok mayatnya ada lagi tamar dalam mulutnya, tak dan nak telan, tak dan nak konyak. Nampak? Kerana mereka apa? Mereka seronok penuh dengar nak mati syahid. Seronok penuh. Kita nak mati syahid takut. Itu penyakit akhir zaman ni. Al-wahnu nama penyakitnya. Apa namanya? Al-wahnu. Apa al-wahnu? Cintakan dunia dan takutkan mati. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Itu kita lah akhir zaman. Sebab itu kita ni sekarang ni dihina di mana-mana pun kerana tak nak berjuang untuk menegakkan agama. Jenuh. Jenuh ngajak berjuang. Pergilah dulunya, aku tunggu dia je. Pergilah kau dulu, aku tunggu dia kan. Cuba tak payah nak apa? Nak menjeru manusia supaya berjuang jalan Allah ni. Tapi sahabat-sahabat dulu tengok, sampai ke Afrika, sampai ke China, sampai ke seluruh dunia Eropah pun, dan sampai ke Spanyol mereka berjuang. Aku tak boleh, aku nak mati dibunuh, aku nak mati syahid, asalkan matiku di dalam Islam dan untuk Allah. Lakin itulah yang telah mereka lakukan. Siapa mereka itu? Orang-orang yang terdahulu, sahabat-sahabat dahulu ya, yang memperjuangkan Islam sehingga kita dapat Islam hari ini. Itulah yang telah mereka lakukan. Jihad yang jujur. Jihad mereka itu jujur, ikhlas semata-mata kerana Allah. Pengorbanan dan penyerahan diri yang sungguh besar artinya. Dan kita juga akan berusaha melakukan apa yang telah mereka lakukan. Dan kita pun patutnya berusaha untuk melakukan apa saja yang telah mereka lakukan. Kerana kita dapat Islam ni di atas perjuangan mereka. Kalau mereka tak berjuang, kita pun tak ada dapat Islam. Wallahu a'lam. Akan datang kita akan baca lagi. Sambung lagi. Saya mestilah mengetahui cara-cara beramal dengan Islam dan kenapa mesti dalam gerakan Islam. Itu akan kita baca pada tahun depan lah, insya-Allah. Kalau tak padam ustaz ni. Kalau padam carilah ustaz lain. Banyak ustaz lain. Ustaz Ali ada. Apa salahnya? Ustaz Azhar ada. Boleh, tak apa ya. Tak boleh ke Ustaz Ali ni? Saya tanya, tak boleh ke Ustaz Ali ni? Boleh, nampak? Nampak? Apa tak bolehnya? Tak ada Ustaz Ali, Ustaz Asrul ada. Tak boleh ke Ustaz Asrul ni? Lagi muda. Okeylah tuan-tuan, sekian dulu. Any objection? Tak ada. Any questions? Tak ada juga. Ini seronok mengajar di zaman ni. Bila dia ajar dapat, dapat. Tak ada yang tak dapat. Macam komputer kalau kadang masuk aja. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu.
perempuan pun tak ada. Saya selalu biasa sebut tuan-tuan dan perempuan tu. Padahal tak ada perempuan dalam pun. Ya. Sekian dulu pembacaan kita malam ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dan dapat kita semangat untuk berjuang dalam kehidupan kita. Kena berjuang di jalan Allah. Jadi salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.